subtopik 3.3 yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Raja berperlembagaan merupakan sebahagian daripada pentadbiran negara apabila Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf kedudukan dan peranan institusi beraja. Institusi beraja ini terdiri daripada institusi Majlis Raja-Raja, institusi beraja di negeri-negeri dan institusi yang di-Pertuan Agong pada peringkat persekutuan. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri dalam persekutuan, iaitu Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja. Seiring dengan kewujudan jawatan yang di-Pertuan Agong, turut diperkenalkan jawatan timbalan yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Berikut dipaparkan senarai Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang pertama hingga ke-16. Yang di-Pertuan Agong pertama ialah daripada Negeri Sembilan, Almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad, bermula daripada 31 Ogos 1957 sehingga 1 April 1960. Yang di-Pertuan Agong kedua daripada Negeri Selangor, Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaiddin Sulaiman Shah, bermula daripada 14 April 1960 sehingga 1 September 1960. Yang di-Pertuan Agong ketiga daripada Negeri Perlis, Almarhum Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalulail, 21 September 1960 sehingga 20 September 1965. Yang di-Pertuan Agong keempat daripada Terengganu, Almarhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin, 21 September 1965 sehingga 20 September 1970. Yang di-Pertuan Agong kelima daripada Negeri Kedah, Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, 21 September 1970 sehingga 20 September 1975. Dan yang keenam daripada Negeri Kelantan, Almarhum Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, 21 September 1975 sehingga 29 Mac 1979. Yang di-Pertuan Agong ketujuh dari Negeri Pahang, Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, 26 April 1979 sehingga 25 April 1984. Dan yang di-Pertuan Agong ke-8 dari Negeri Johor, Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail, 26 April 1984 sehingga 25 April 1989. Yang di-Pertuan Agong ke-9 dari Negeri Perak, Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah, 26 April 1989 sehingga 25 April 1994. Yang di-Pertuan Agong ke-10, Almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman, 26 April 1994 sehingga 25 April 1999.
Yang di-Pertuan Agong ke-11, Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj 26 April 1999 sehingga 21 November 2001. Yang di-Pertuan Agong ke-12, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail 13 Disember 2001 sehingga 12 Disember 2006. Yang di-Pertuan Agong ke-13, Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mukhtafi Billah Shah 13 Disember 2006 sehingga 12 Disember 2011. Yang di-Pertuan Agong ke-14, Almarhum Al-Mu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah 13 Disember 2011 sehingga 12 Disember 2016. Yang di-Pertuan Agong ke-15, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V 13 Disember 2016 sehingga 6 Januari 2019. Akhir sekali, yang di-Pertuan Agong ke-16, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah mulai 31 Januari 2019 sehingga kini. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara termaktub dalam Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Sebagai Ketua Utama Negara, Yang di-Pertuan Agong menjadi punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Keutamaan kedudukan dalam persekutuan dimulai dengan Yang di-Pertuan Agong, kemudian Raja Permaisuri Agong, dan yang ketiga ialah Raja-Raja dan Pemangku Raja. Seterusnya, Yang di-Pertua bagi negeri-negeri. Kemudian, bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada Kerajaan Persekutuan. Seterusnya, Perdana Menteri. Dan akhir sekali, Timbalan Perdana Menteri. Seterusnya, kuasa Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa atau peranan yang luas dalam pemerintahan negara, meliputi kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman. Kuasa eksekutif ialah kuasa yang melibatkan pentadbiran dan pemerintahan. Yang di-Pertuan Agong akan bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Dalam pelantikan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri, Yang di-Pertuan Agong melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada budi bicara baginda mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Seterusnya, baginda dengan nasihat Perdana Menteri melantik menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Selain itu, kuasa eksekutif juga meliputi pelantikan jawatan penting. Yang di-Pertuan Agong melantik Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara. Baginda juga melantik Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli dalam Majlis Angkatan Tentera. Dalam aspek ketenteraan pula, Yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Baginda dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda bagi pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera serta perkara yang bersangkutan dengan gerakan tentera. Akhir sekali, kuasa eksekutif bahagian diplomatik. Yang di-Pertuan Agong melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Baginda juga menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka mula menjalankan tugas di Malaysia.
Seterusnya, kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam perundangan. Yang di-Pertuan Agong memperkenankan sesuatu rang undang-undang yang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Dalam persidangan Parlimen, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memanggil Parlimen bersidang. Baginda juga berkuasa memberhentikan dan membubarkan Parlimen. Dalam aspek agama, Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Agama Islam di negeri Baginda sendiri, wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Ketua Agama Islam di negeri-negeri lain ialah Sultan atau Raja yang memerintah di negeri masing-masing. Di samping itu, dalam hak dan keistimewaan, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera di Sarawak dan Sabah. Baginda juga bertanggungjawab melindungi kepentingan sah kaum lain di Malaysia. Akhir sekali, kuasa perundangan dalam pengisytiharan darurat. Yang di-Pertuan Agong boleh membuat pengisytiharan darurat. Pengisytiharan darurat dibuat setelah Baginda memastikan kebenaran wujudnya keadaan yang mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara. Akhir sekali, kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam kehakiman. Yang di-Pertuan Agong melantik Hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Hakim Mahkamah Atasan terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi. Kuasa pengampunan. Dalam hal jenayah di wilayah persekutuan, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Baginda akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Baginda berkuasa mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan.